kat mana ni? Contohnya. Kan kita pernah jumpa ni kan? Masa kita belajar kuasa 2 betul dengan kuasa 3. Apa maksud 2 kuasa 2 ni? Okey, bermaksud 2 didarabkan dengan 2. Okey. Kalau 2 kuasa 3, 2 didarab dengan 2 didarabkan dengan 2. Okey. Masa kita belajar algebra pun, kita ada jumpa benda macam ni kan? Kita jumpa A darab A misalnya. So kita akan tulis A kuasa 3. Okey. Ini sebenarnya okey. Ini okey ni ini dia ada berkaitan dengan indeks nama dia. So kita nak belajar hari ni sebenarnya adalah lanjutan daripada kuasa 2 kuasa 3 ni. Okey. Cuma dia ada nama dia lah. Okey. So kita tengok yang pertama dahulu. Okey, tata tanda indeks. Okey. So kalau kita tengok kat sini, okay, yang pertama kita nak belajar adalah tata tanda indeks. Okey, tata tanda indeks. Kamu ada tak buku teks kat kamu? Tak ada. Buku teks tak ada Okey, kamu boleh download juga kamu boleh download juga dekat MOE kan. Kalau kamu nak pakai buku tingkatan 3 lah. Ni contoh cikgu cikgu dah download semua dah ni. Form 1 sampai Form 5. Okey. So ni Form 3. Ni buku dia lah. Okey. Kalau kamu sekolah tak bagi lagi kan buku teks kan? Kejap ini dia. Okey, masa sebelum ini, kejap. Okey. Masa sebelum ini yang cikgu tunjuk tadi ni, okey. Kita tulis maksudnya kita boleh juga tulis sebagai 2, okey. Kejap. Okey, kita tulis juga sebagai 2 kuasa 2, betul? Ini kita tulis 2 kuasa 3. Pun boleh juga Alright, so seterusnya, okey, cikgu slow-slow dulu. Mana dia tata tanda indeks ni? Okey, so yang ini kita panggil dia sebagai tata tanda indeks. Yang ini tata tanda indeks. Ini. Okey, yang ini kita panggil dia tata tanda indeks ni. Okey, habis yang bawah ni cikgu, yang banyak-banyak ni panggil apa ni? Yang ni. Ini kita panggil dia pendaraban berulang. Okey, ataupun darab berulang. Ini kita panggil darab berulang. Okey. Di dalam tata tanda indeks, iaitu macam ni 2 kuasa 2 ni, dia ada dua benda, iaitu yang pertama dia ada asas, yang kedua dia ada indeks. Okey. So indeks ni duduk kat mana? Indeks ni dia punya eksponen dia. Ni yang atas ni. Kuasa dia tu indeks. Yang bawah ni dua ni kita panggil sebagai asas dia. Okey. So tata tanda indeks ni kalau dalam formula dia adalah sebeginilah. Okey, A kuasa N. Yang mana A ini dia adalah asas, kita panggil basic dia. Okey, base dia base. N ni kita punya indeks. Okey, ataupun eksponen dia tu kita panggil indeks. So sebagai contoh dekat situ kita boleh tengok 3 kuasa 5. Okey, 3 kuasa 5. 3 itu adalah base dia. Yang besar gajah ni base dia. Okey, manakala dia punya
indeks dia, kita ambil kuasa dia ni iaitu 5. Okey. Senang je lah kan? Okey. So, ini asasnya 7. Dia punya kuasa 4. Okey. Yang seterusnya tu macam mana? Berapakah asas dia kat situ? Okey. Bila melibatkan asas yang negatif. Okey, bila melibatkan asas yang negatif. Okey, nampak ni kat sini ada asas yang negatif kan? Sekejap cuba tambah nota kat sini sikit. Bila asasnya nombor negatif, kita buat kurungan. Okey, nombor tu duduk dalam kurung. Bila dia adalah asas yang negatif, nombor itu duduk di dalam kurungan. Okey, so kita punya asas dia adalah negatif 4 lah. Okey, kemudian yang ini dia punya kuasa dia 3. Boleh Okey, yang ini sifar perpuluhan 1, indeks dia 4. Okey, untuk 4 dengan 5 tolong buat. Tolong buat dulu 4 dengan 5. Okey, nanti bagi tahu jawapan dia. Okey. Farhan buat nombor 4, Ilham buat nombor 5. Okey. Bagi tahu cikgu dia punya apakah asas dia, okey, dan juga dia punya indeks dia apa. Okey, dah siap? Dah. Okey, Farhan dulu. Apakah asas untuk soalan nombor 4 tu? Base dia. Dua per 5. 2/5. Okey. Ambil je semua ni, jangan risau. Okey. Kuasa dia, indeks dia 2. 2. Okey. Macam lagging sikit mungkin internet Farhan kurang stabil Okey. Bagaimana pula yang kelima ini? Siapa nama tu? Ilham. Asas M. Asas dia adalah huruf M. Okey. Kuasa dia? Indeks negatif 6. Indeks dia negatif 6. Dia sama macam kuasa 2. Okey. Sama macam kita belajar masa topik kuasa 2, kuasa 3 tu. Okey, seterusnya. Ini yang kita kata tadi tu pendaraban berulang. Okey. Indeks ni, tata-tata indeks ni kita boleh juga tulis dalam bentuk berulang. Okey, pendaraban berulang. Okey, so kalau kita tengok sini, yang ini tata tanda indeks kan. Yang sebelah ini kita panggil pendaraban berulang tu lah. Okey, berulang 4 kali. Maksudnya apa? Sesuatu asas tu dia diulang berapa kali, tengok kepada dia punya indeks dia. Okey, contoh kita tengok dekat sini. 10 kuasa 5. Maknanya 10 itu, asas itu diulang 5 kali. Macam itulah. Macam boboiboy kuasa 5, kan boboiboy kuasa 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ni dia tulis macam tu. Okey, boleh? Okey, cuba buat sendiri. Begitulah sebaliknya kalau dia dah bagi dalam pendaraban berulang, kita boleh tulis dia dalam bentuk tata tanda indeks. Silakan. Okey, cikgu bagi masa dulu untuk kamu buat soalan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Buat terus. Okey, bagi 2-3 minit. Sila buat dulu.
Dah? Dah. Okey, semak jawapan kamu dengan jawapan yang cikgu tulis. Okey, kalau kita tengok soalan nombor 2 ini, nampak dia dah bagi dalam bentuk pendaraban darab berulang. Okey. Jadi kita tengok situ memandangkan dia nombor negatif, apabila kita nak tulis tata cara indeks, dia mesti dalam kurungan. Begitu juga sama dengan pecahan. Okey, memandangkan diulang 3 kali bermakna kuasanya 3. Sama jawab dengan jawapan kamu Kalau tak sama bagi tahu Okey, kemudian nampak kat sini kita ada pecahan. Okey, pecahan itu diulang sebanyak 4 kali. 1/4 pula. Okey. Okey, darab 1/2 darab 1/2 darab 1/2. Begitulah begitu juga yang ini pun sama, nombor 4 ini. Dia diulang berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bermakna P kuasa dia 6. Okey. Boleh Okey. So seterusnya. Okey, seterusnya kita diberi sesuatu nombor bulat. Okey, dia bagi kita contohnya kat sini, dia bagi dekat kita nombor 32. Okey. Dia suruh kita tulis dalam asas 2. Okey. Dia suruh kita tulis dalam asas 2. So bila dia suruh kita tulis dalam asas 2, ada 2 kaedah yang kita boleh gunakan. Okey. Yang pertama, kaedah dia pembahagian berulang. Okey. Yang kedua, kaedah darab berulang. Okey. Darab berulang dengan satu lagi kaedah pembahagian berulang. Dia macamlah kita bahagi GSTK, ingat tak lu nak bagi GSTK kan? Bahagi sampai habis ke macam tu kan? Samalah macam ni. Okey, tapi berulang maksudnya kalau dia nak dalam asas 2, kita bahagikan nombor bulat ni dengan 2 sampai dapat 1. Okey, kita bahagikan nombor tu sampai dia dapat 1. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Okey, sebelum buat 81 ni, nanti cikgu nak suruh kamu buat sendiri. Cikgu bagi satu soalan, satu nombor yang lain. Okey, mana soalan dia? Okey. Okey, katakanlah kita ada nombor 64. Okey, dia nak kita nyatakan dalam asas 2. Bermakna kalau nak asas 2, maksudnya dia nak inilah 2 kuasa berapa. Okey, ni kita nak kena cari yang ni. Kita tak tahu dia kuasa berapa. Okey, jadi kita buat kaedah bahagi berulang. Okey, memandangkan dia nak asas 2, bahagi 2 lah. Kalau dia nak asas 5, bahagi 5. Okey, bahagi 2 dulu. So, ni tekan sajalah kalkulator. 64 bahagi 2 dapat 32. Bahagi lagi 2, kamu akan dapat 1/16. Bahagi lagi 2, kamu akan dapat 8. Bahagi lagi 2. Bahagilah, nama pun bahagi berulangan. Bahagi sampai dapat 1. Okey, bahagi 2 dapat 4. Bahagi lagi 2 dapat 2. Bahagi lagi 2 dapat dapat 1. So kita kira berapa banyak yang kita berapa kali yang kita bahagi tu, berapa banyak kali dia? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, berapa kali? 6 kali. Bermakna dia adalah 2 kuasa 2 kuasa 6. Boleh? Boleh Okey, so cantik. So kita tengok apa nama tu latihan kita tu. Cuba kamu buat untuk 81 dalam asas 3. Cuba buat dulu.
Okey, nanti dah dapat jawapan, bagi tahu cikgu type kat ruangan komen pun tak apa. Cakap kat mic pun tak apa. Dapat 3 kuasa 4. Dapat 3 kuasa dapat 3 kuasa 4. Betul jawapan dia. Tahniah. 3 kuasa 4. Okey. So kita tengok dekat situ, kalau kita bahagi berulang sama je lah kan. Kita bahagi berulang. Okey, 81. Tekan je lah kalkulator kamu. Okey, 81. Okey, kita bahagikan dengan 3, kita akan dapat 27. Okey, 27 bahagi dengan 3 dapat 9. Bahagi lagi dengan 3 dapat 3. Bahagi dengan 3 dapat 1. So kita ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. So sebab tu dapat jawapan dia 3 kuasa 4. Okey, tahniah. Okey. Soalan nombor 2. Dah buat ke belum? Kalau belum, buat dulu. Dia nak dalam asas 6. Bermakna kita bahagikan dengan 6. Okey, cikgu buat tapak dia. Kamu tolong kira kejap. Dapat berapa? Masing-masing dah ada kalkulator kamu tu kan? Ambil je lah kalkulator kamu tu. Kamu tekan je lah. Okey, 216. Kenapa tak boleh tekan nombor cikgu ni? 216. Okey, bahagi dengan 6. 36. Bahagi lagi lah. Okey, sampai dapat habis. Sampai dapat 1. Nanti kita akan dapat 6 kuasa berapa. Okey, kira dulu dapat berapa? Dapat 6 kuasa 3. 6 kuasa 3. Cantik. Okey, 216. Okey. 2 kuasa 3. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, kalkulator, dia ada satu fungsi juga untuk cari pemfaktoran sebenarnya. Okey, kalau kamu tengok sini, kita boleh tekan 216. Sama dengan kan? Shift fact. Nampak ada fact tu kan, warna kuning tu. Ni kan, nampak fact tu. Tekan situ. Nampak dia akan bagi tu, nampak. Okey, tapi sini dia bagi dalam nombor perdana. Iaitu, jadi kita darab je lah. 2 darab dengan 2 darab 3 dapat 6 kan. So, kuasa dia sama je lah. Okey. Boleh tu kalau nak tengok pun boleh lah. Okay, nanti kemudian kita akan pakai lagi. Okey, boleh Alright, seterusnya kita tengok okey, soalan tambahan cikgu nak bagi sebab dalam buku ni tak ada rasanya. Kejap ada tak belakang dia? Tak ada. Itu nilai tanpa guna kalkulator. Okey, tak ada. Asas tak ada. Tukaran asas tak ada dia bagi. Sekejap cikgu nak tambah soalan. Okey, cikgu nak bagaimana pula kalau dia bagi asas tu dalam bentuk pecahan? Kejap soalan tu bagi 8/27. Okey, dia nak asas dia adalah dalam 2/3. Dia nak dalam asas 2/3. Okey, jadi apa kita nak apa kita nak buat kat situ?
Kejap, betul ke soalan cikgu ni? Kejap takut salah pula soalan dia. Betul lah. Okey. So dia nak dalam asas 2/3. Okey. Sebelum nak buat tu cikgu tunjuk dulu satu contoh satu dulu. Okey. Sebelum kita buat soalan ni, kita buat satu contoh dulu. Kalau soalan ni melibatkan pecahan lah melibatkan pecahan. Okey, dia melibatkan pecahan, kita bahagi juga macam tadi. Okey, kejap cikgu nak tulis soalan dia. Dia bila kita melibatkan pecahan, kita bahagikan sama macam tadi juga. Okey, cuma kita kena buat satu persatu. Okey, 32. Katalah ini soalan dia. Dia suruh kita nyatakan 32/3125 ni dalam asas, okey, dia nak dalam asas 2/5. So apa kita nak buat? Kita bahagikan yang atas, okey, yang atas kejap. Okey, yang atas dengan asas 2, yang bawah dengan asas 5. Sama je. Okey. So kita bahagi. Mula-mula kita ambil dulu 32. Okey, kita bahagi macam tadi, tapi kita kena buat 2 kali lah. Satu untuk yang nombor di atas, satu nombor yang di bawah. Okey. So dapat 16 8. Okey. Ini 2, so kita akan dapat 4 2 2 1. So nampak kita dapat kat situ 1 2 3 4 5. Bermakna dia adalah asas 2/5, kuasa dia adalah indeks dia adalah 5. Okey. Tapi kita sebenarnya dia sama je. Kalau atas dah dapat 5, bawah pun sama dengan 5 kan? Takkan kuasa berbeza pula. Okey, tapi kita boleh semak jawapan. Okey. Kita ambil 3125 ini, kita bahagi juga dengan 5. Okey, biasanya dia akan samalah. So 3125 bahagi dengan 5 adalah okey, dapat 625. Okey, kita bahagi lagi dengan 5, kita akan dapat 125. Okey, kita bahagi lagi dengan 5 sampailah dia jadi 1. So nampak tetap juga sama juga. 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Maka asas dia adalah, ingat kalau pecahan kita buat dalam bentuk kurungan lah. 2/5. Okey, tutup kurungan. Letakkan kuasa 5. Ini dalam bentuk indeks. Okey, asas 2/5. Boleh Okey, so cikgu nak kamu cuba buat soalan tadi. Mana dia? Ni. Apa nama? Dia nak dalam asas 2/3. Okey, cuba kamu buat.
Dapat 2/3 kuasa 3. Cantik. Betul. Okey. So kalau kita nak semak guna kalkulator pun boleh. Okey. Contohnya kamu nak buat 8 tu, 8 sama dengan shift lepas tu fact ni lah. Nampak dia akan dapat 2 kuasa 3 kan. Memandangkan dia dah sama asas dia. Okey, asas kat situ kalau kita tengok dia dah sama. Kejap, mana dia? Okey, kalau kamu tengok sini, nampak dia 2 kuasa 3 kan. Dah sama nampak ni 2 kan. Maksudnya kita ambil 3 tu je lah. Kalau nak semak, kalau nak bagi berulang tu kamu kena buat juga. Sebab dalam peksa, ingat kalkulator tu sebagai semakkan jawapan saja. Okey, bahagi macam biasalah. Tapi kalau kamu nak semak gunakan kalkulator, macam itulah cara dia. Okey, so tadi Farhan dah bagi tahu jawapan dia adalah 2/3. Ingat kurung tutup semua kuasa 3 kan. Okey, cikgu tunjukkan tadi kejap. Ni cikgu letak dulu. 8 ni 2. Lepas tu satu lagi 27. Ini 3 kan. Kamu bahagilah sampai dapat 1. Cuma kalau kamu gunakan kalkulator, contoh nak cari 27 pula. 27. Kenapa tak lekat ni? Kena pakai ni okey 27 kan. Okey, tekan sama dengan dulu. Kemudian pergi tekan shift dengan fact ni, yang kuning ni. Nampak dia bagi 3 kuasa 3. Memandangkan kita dah sama dah 3 kuasa 3 ni 3 sama dengan 3 kan. Makna samalah kuasa dia 3 kan. Sama dengan tadi. Okey, ni sekadar semakkan jawapan lah. Okey, jangan susah hati pula semak jawapan je. Okey. Baik, seterusnya kita tengok muka surat seterusnya. Okey, 216 dah buat kan? Okey. Ini pendaraban berulang tadilah. Okey. Tadi cara yang pertama, bahagi berulang. Okey, cara yang kedua, okey, kalau kita tak bahagi berulang, kita boleh buat cara yang kedua. Cara yang kedua darab lah. Sebab tadi cara yang pertama adalah bahagi berulang. Yang ni kan bahagi berulang. Ni cara yang kedua adalah dengan menggunakan kaedah kedua iaitu darab berulang. Okey, yang ni nampak kan ada dua kan, satu bahagi berulang, satu darab berulang. Okey, darab berulang ni sebenarnya kita kembangkan je lah. Okey, kita kembangkan sahaja. Contohnya dekat sini 5 ni ada berapa kali? Ada 4 kali kan? 1 kali. Kita kembangkan sahaja. Ini teknik sahajalah kan. Kita kena tahu kaedah. Dua-dua kaedah dapat jawapan yang sama. So, dia darab satu-satu dulu lah. 5 darab dengan 5 dapat 20. 25. So, ambil pula 25 ni. Darab lagi dengan 5. Okey, ni darab dengan 5. So, dapat berapa? Kamu tekan je lah kalkulator. Okey. Okey, 25 darab dengan 5. 125. Yang ni kita nak cari nilai nombor bulat dia. Okey. So, 125 ni darab pula lagi dengan 5. Okey, kalau dia suruh kita gunakan ni lah. Okey, tapi dia kata tanpa menggunakan kalkulator kan. Tanpa menggunakan kalkulator. Kita kena kira sikit lah. Okey. 125 darab 5. So, kita dapat 625. Maksudnya apa? 5 kuasa 4. Okey. Adalah sama dengan 625. Itu maksud dia. Okey, boleh cuba kamu buat soalan yang kedua itu. Okey, cuba buat soalan yang nombor 2. Kembangkan je lah. Okey. Pertama sebabkan dia ada 3 kali, kau buat je lah 3 kali. 94. Okey. Darab dengan sifar pula 4. Darabkan dengan sifar perpuluhan 4. Kemudian darab lah. Darab ni dengan ni dapat jawapan. Lepas tu ambil jawapan tu. Darab pula dengan hujung ni. Sama je. Dapat berapa. Seperti biasa, kalau soalan kata tanpa menggunakan kalkulator, kena tunjuk dalam kerja lah. Okey. Tapi kita tetap juga boleh semak jawapan kita dengan menggunakan kalkulator. Okey. Sekadar untuk semakkan jawapan. Okey, dapat berapa yang nombor 2 tu? Okey. So, sifar perpuluhan 4. Sifar perpuluhan 4 darabkan dengan sifar perpuluhan 4. Dapat sifar perpuluhan 16.
So sini adalah sifar perpuluhan 16. Okey. So sifar perpuluhan 16 darab pula dengan sifar perpuluhan 4. Darab pula dengan sifar perpuluhan 4. Terdapat sifar perpuluhan 64. Okey, sifar perpuluhan sifar 64. So jawapan dia adalah sifar perpuluhan sifar 64 lah. Okey. Boleh ni yang lain nombor 3, 4, 5 ni kamu bolehlah buat sendiri kan. Ni simple je lah, dia tak ada apa sangat pun. Okey, yang ni kamu cuba buat sendiri. Okey. Alright, so kita teruskan. Ni dia nak guna kalkulator pula. Okey, sekarang baru seronok sikit guna kalkulator. Okey, cikgu tahu kamu semua guna kalkulator yang ni kan. Okey, jangan risau, sama je fungsi dia. Okey. Alright, so macam mana kita nak guna kalkulator? Senang je lah. Okey. Kalau di kalkulator kamu, dia ada gambar topi kan. Dekat kalkulator kamu ni ada gambar topi. Mana dia? Tu nampak gambar topi? Ni. Ni nampak gambar topi. Itu untuk kita letakkan kuasa. Okey, so mula-mula kita masukkan 8. Okey, macam yang cikgu punya ni. Okey, ataupun kamu kat situ kalau kamu tengok 8 masuk tekan topi tu. Okey, tekan topi tu. Okey, masukkan dia kuasa 3. Macam kat cikgu sini X lah. Okey, cikgu letak situ 8 kuasa 3. Okey, so akan dapat jawapan lah 512. Okey, macam dekat kamu tu, kamu ikut yang ni. Nampak ni dia kata tekan nombor 3. Kan, tekan nombor 3, lepas tu tekan nombor gambar topi tadi tu yang cikgu tunjuk sama dengan 5, lepas tu tekan sama dengan. Akan dapat 243. Okey. Alright, so kita tengok soalan yang kedua. Okey, untuk nombor negatif, nampak macam mana dia masukkan nombor negatif kan? Okey. So, kita masukkan, tekan dulu negatif. Okey, yang hujung ni adalah negatif tau. Kalau kat kamu punya kalkulator ni, okey, cikgu tunjuk kejap Okey, kalau kamu punya kalkulator ni, nampak tak tu dia ni? Ni tu hujung tu. Boleh juga tekan tu tekan yang tu, kemudian masukkan nombor 2, lepas tu tekan topi atas tu, 3 tekan sama dengan. Kamu akan dapat negatif 8. Boleh sebab cikgu percaya kamu semua guna kalkulator yang ni kan? Sama je. So, nampak ni ada ni kan? Ni. Okey, lepas tu kita masukkan nombor 2. Kuasa tukar kepada 3. Sama dengan lah. Nampak dapat negatif lah. Negatif 8. Okey. Alright. Nombor 2 dapat berapa? Okey, cuba tekan kalkulator kamu tu. Soalan nombor 2 dapat berapa? Berapa soalan nombor 2? Negatif Dapat 6. negatif 36. Negatif 36. Yang nombor 2 ni dapat negatif 36. Okey. Dekat sini ada kesalahan menekan kalkulator. Okey. Kalau kamu tekan macam ni, mungkin kamu tekan tolak kan? Kamu tak tolak ni kan? Kamu pun letak 6, lepas tu kamu terus kuasa 2. Nampak dia akan dapat negatif 30, negatif 36. Tak boleh. Okey. Untuk nombor negatif, macam cikgu cakap tadi, kena duduk dalam kurungan. Sebab tu kita kena tekan yang ini. Okey. Kena tekan yang ini. Sebab dia adalah kurungan. Okey. Kalau tak nak buat macam tu, tak apa. Kena buka kurungan. Tolak 6. Tak lekat pula. Buka kurungan. Tolak 6. Tutup balik. Lepas tu baru letak kuasa kat luar. Kuasa 2. Baru kamu tekan kalkulator ya Farhan. Nampak dah akan dapat 36. Boleh dekat situ ada kesalahan menekan kalkulator. Hati-hati. Okey. Apabila melibatkan simbol negatif, dia mesti duduk dalam kurungan. Untuk mengelakkan, ni kita boleh tekan yang ini. Ni. Kita boleh tekan yang ini. Yang ini. Nampak ni. Salah pula. Ni. Yang ni. Ni. Button ni. Ada dekat kalkulator kamu pun ada. Okey. Dekat kalkulator kamu pun ada. Yang ujung tu. Yang sebelah sini. Nampak tu? Tu. Okey. Kalau tak nak tekan yang tu, tak apa. Kalau tak nak tekan yang tu, kamu kena buat kurungan. Itu je.
Sebab kalau kamu tak letak dalam bentuk kurungan, nanti kamu akan dapat negatif tu. Salah lah. Okey, sebab dia baca apa? Dia baca yang darab dengan 6 tu adalah kuasa 2 tu dengan 6 saja. Negatif tu dia tak ambil. Tak boleh lah. Okey, ni kerana apa dia salah ni? Sebab cara penggunaan kalkulator. So sepatutnya 36 lah. Okey, sama juga 0.73. Okey, masukkanlah saja. Okey, 0.73. 0.73 pula. 0.7 kuasa 3. Okey, tekan sama dengan dapat nombor macam ni kan. So dapat 0.343 tadi 343. Ini tekan kalkulator je lah. Ini nampak. Ini mesti kena dalam kurungan. Jadi kalau kamu tak nak buka kurungan, tekan button ini. Okey. Kalau tak, kamu kena buat kurungan. Okey, cuba tekankan untuk cikgu jawapan nombor 4 ni apa. Sebab yang ni memang dia suruh guna kalkulator. Jadi kau tak payah nak congak, kau kira je. Okey, berapa? Dah tekan kalkulator. Berapa jawapan dia? Ilham, berapa jawapan dia, Ilham? Negatif 0.216. Negatif 0.216. Okey. Macam mana dapat negatif 2016 kejap. Cuba cikgu semak jawapan. Sama tak? Okey. So, katakanlah kamu tak guna button ni. Kamu buat macam biasa. Kena macam ni. Buka kurungan. Negatif 1.5 kurungan kuasa 3. Tak sama pun dengan jawapan kamu. Cikgu dapat 3.375. Salah tulis soalan. Salah tulis soalan. Kita kena gelak sikit. Macam mana kau salah tulis soalan? Sabar je lah. Okey. Ni salah tekan kalkulator agaknya ni. Okey, hati-hati kat situ. Cikgu rasa sebab mungkin kuasa 2 agaknya Mungkin lah, cikgu tak pasti. Cikgu kuasa 2 pun tak dapat 216 kan? Mungkin salah telah type. Salah menulis kalkulator. Okey, so kalau kita tak nak buat kurungan, kita boleh gantikan dengan simbol ni. Okey. Itu sebenarnya dah ada duduk dalam kurungan dah. Okey, kuasa 3. Tekan sama dengan. Okey, nampak jawapan dia akan sama. Okey, iaitu negatif 3.375. Okey. Okey, soalan nombor 5. Soalan nombor 5 macam mana? Soalan nombor 5, nombor 5. Dapat berapa? Farhan pula. Farhan dapat berapa pula? Ilham buat soalan nombor 6. Farhan buat soalan nombor 5. Bagi tahu sini apa jawapan dia. Tekan je kalkulator kamu tu. Okey, maksudnya kita nak mahirkan cara menggunakan kalkulator kat situ
dapat negatif 27 per 125. Okey, soalan nombor 5 dapat katanya si Farhan negatif salah tanda negatif. Okey, 27 125. Okey, betul. Bagaimana pula apa nama ni? Siapa nama ni? Ilham. Berapakah jawapan Ilham? Ya, ya, ya. Tak apa, tekan je kalkulator slow-slow. Okey, siapa guna kalkulator yang lama, nanti kan dia nak tulis 1/3 ni, macam mana nak tulis kan? Masuk je. 1, lepas tu tekan je pecahan tu. Okey. Tekan je dekat bahagian pecahan ni. Yang ni, nampak ni. Sekejap tak nampak sangat. Ni. A, B, C ni kan, tekan je kat situ. Okey, dia akan jadi 1. Kalkulator cikgu ni bateri ada lagi tak? Okey, 1, 1, 3. Bateri dah habis lah ni, gelap. Ada lagi. 1, 1, 3. Okey, lepas tu kamu kuasakanlah dengan kuasa 2. Okey, kamu akan dapat berapa jawapan dia? Cuba kira. So, dapat berapa? 119. 119. Ada 2. 179. 179. Baca pun salah. Baca betul-betul tau, Ilham. Ni kata 3 dah ni. Nak ambil peksa ni. Kalau ada peksa lah. Wallahualam. Cikgu pun tak tahu korang ni. Okay, so kita dapat 1/7/9. Dalam kalkulator kamu tu, dia akan bagi jawapan macam ni. Sebab kalkulator lama dia bagi macam ni. 1, lepas tu dia buat macam ni. Kan, dia buat macam ni kan. Cikgu nak tulis pun pening. Macam tu kan lebih kurang lah. Yang ni macam C terbalik tu kan. Ni. Sekejap. Dia macam tu kan. Jadi, dia sebenarnya adalah dalam pecahan ni lah dia. Okay, sebab tu cikgu menggalakkan kalau kita ada rezeki lebih, kalau kau kumpul-kumpul nanti, sebab kau kan belajar lama lagi sampai tingkatan 5 sekurang-kurangnya. So ada 2 tahun lagi kau boleh beli kalkulator ni. Senang. Kalkulator ni kau tak payah nak gaduh, tak payah pening kepala. Okay, so buka kurungan. Kau tekan je shift kuning ni, nampak dia dah macam tu. So masuk je 1, atas 1, bawah 3. Okay, lepas tu tutup kurungan. Kan kuasa, masukkan dia kuasa 2. Nampak? Tekan sama dengan. Okay, dia terus bagi jawapan. Okay, dia bagi 16/9. Okay, so kita tekan shift, tukarlah. Okay, nampak jawapan kita akan dapat 1/7/9. Okay, senang je kan. Alright, habis Okay, kita tengok apa lagi yang kena belajar ni. Okay, nyatakan sama ada soalan berikut. Okay, jadi dia suruh semak je. Betul ke salah? Kan? Betul ke salah? Okay, jadi kita semak je lah. Kalau nak tahu dia betul ke salah, kita semak sahaja jawapan dia. Okay, dia kata kat sini, adakah 2/3 sama dengan 6/5? Okay. 2/3 darab dengan 3/2, adakah sama jawapan dia? Jadi kita kena kira lah. Okay, 2/3 bermaksud 2 darab 2 darab 2 dapatlah 8. Okay. Inilah dia dah pindah menjadi 8. 3/2 dapat 3/2 adalah 3 darab 3, 9. So 8 darab 9 dapat 72. Bermakna untuk ini sebelah sini jawapan dia adalah 72. Sedangkan 6/5 kita tekan kalkulator dapat 7,776. Jadi kenyataan ini palsu, salah lah. Persamaan ni tak betul. Okey, persamaan ni tak betul. Tu maksud dia. Okey, so kita tengok satu contoh kat sini. Dia kata adakah 1/3 tambah 5/3 tambah 3/3 dapat 153. Jadi dia suruh kita semak.
Benar atau salah. Jadi kita kira je lah. 1 kuasa 3 tukar dulu kepada nombor bulat. 1 kuasa 3 dapat 1 lah kan. Maksudnya 1 darab 1 darab 1. Okey. Tambah. Okey, 5 kuasa 3 berapa? Cuba tekan kalkulator. 5 kuasa 3 dapat berapa? RM125. Okey, 125. Okey, lepas tu ni 3 kuasa 3. RM27. Okey, 27. Cuba kamu tambah semua ni. Dapat berapa? RM153. Sama kan dengan kawan ni? Makna kenyataan ni benar. Okey, maka kenyataan itu benar. Sebab sama. Okey? Itu je soalan dia. Dia suruh kita test. Kita semak. Okey, 2 kuasa 5 dapat berapa? Tekan je kalkulator. Cikgu nak bagi kamu mahir guna kalkulator sebenarnya untuk topik-topik indeks ni. Berapa? Berapa Ilham? Asyik Farhan je. Apa? 32. 2 kuasa 5, 32. Okey. 9 kuasa 2? 9 kuasa 2 je. 81. Okey. Adakah jawapan kau sama? 32 darab 81. Sama. Jadi kalau kita dapat sama, duduk luar dululah. Okey. So benarlah. Maksudnya macam tu. Okey, ataupun kamu nak semak terus dengan kalkulator terus pun tak apa. Okey. Okey, kamu terus ambil 2. Tekan 2, lepas tu masuk topi kamu tu, tak 5. Kemudian lepas tu darab 9. Sama dengan. Nampak? Dapat juga jawapan. Okey. Boleh yang ni pun samalah. Okey. Boleh semak sendirilah Boleh semak sendiri. Okey, yang ni menarik ni, kita cuba buat tengok. Adakah memberi jawapan yang sama? Ni menarik juga ini Adakah ini memberi jawapan yang sama? Okey, kita tekan kalkulator dulu Ini kita buat sama-sama. Okey, negatif nampak Ini yang kesilapan Farhan buat tadi kan? Okey. Tengok Okey, sama kan? Okey, tekan kalkulator sama dengan dapat berapa? Dapat negatif 6 Kita dapat ni negatif 16. Okey. Yang sebelah sini nampak dia ada kurungan kan? Jadi kita cuba letak dalam kurungan ikut sama macam dia. Okey, kalau nak buat kurungan ni nak buat pun boleh, kena buka kurungan. Kalau tak nak buat kurungan, boleh tekan ni. Okey, button ni. Dia sebenarnya adalah kurungan juga. Okey. So, cikgu nak buat kurungan, bagi buat saja nak buat. Okey. Masukkan 4, tutup kuasa 2. Cikgu tekan sama dengan. Nampak dapat berapa? Dapat 16. Nampak? Adakah sama? Tak sama. Sebab tu, kalau ada negatif kuasa dia, okey, depan dia ada negatif dan ada kuasa, buat dalam bentuk kurungan. Tekan kat kalkulator, kena tekan macam ni. Baru dia baca semua. Kalau tak, kau akan dapat negatif 16. Okey, sebab negatif tu dia tak ambil kira. Dia seolah ambil 4 darab dengan 4 saja, dapat 16. Dia tak ambil, dia lupa nak ambil depan ni. Dia tak baca. Okey. Boleh Alright. Okey, seterusnya hukum. Okey, hukum. Okey, kita belajar hukum darab dulu. Okey, masa ada sikit lagi. Hukum kalau darab asas mesti sama. Maksudnya apa? Contoh A darabkan dengan A, katalah ni N. Ni N contoh kan. Asas dia mesti sama dulu. Yang ini kita akan tambah. Okey. So kita akan buat A N tambah N.
Okey, cikgu ulang balik Bila asasnya sama, kuasa dia, indeks dia kita tambah. Okey. So tengok sebagai contohnya. Sebagai contoh kita tengok kat soalan kat sini. Okey, dia bagi kita 2 kuasa 2 darabkan dengan 2 kuasa 5. Nampak asasnya sama. Jadi kita ambil sahaja dia punya kuasa, kita tambah indeks dia. Okey, kuasa dia itulah kita tambahkan. So dapat 2 kuasa 7. Okey. Begitu juga kalau huruf sama saja. Hurufnya sama. Nampak hurufnya sama, kuasanya kita tambah sahaja. Okey, 6 tambah dengan 1, ni ada kuasa kalau huruf kalau tak ada tu ada kuasa 1, tambah 3 dapat H kuasa 10. Okey, kita tengok kepada contoh soalan. Nampak? Asasnya sama iaitu 4. Jadi kita akan ambil 4 2 tambah dengan 3. Bila darab indeks dia kita tambah. Jadi kita akan dapat 4 kuasa 5. Tu maksudnya. Boleh Yang ini kita akan dapat negatif 10 kuasa 6. Okey, ni cikgu lajukan je lah basic saja yang ini. Yang ini kita akan dapat 0.6 kuasa 7 campur dengan 4 11. Okey. Alright. Yang ini berapa? Soalan nombor 4. Cuba buat dulu. 1/3 kuasa 2 nampak? Ini asasnya semua dah sama, betul? Ini nampak ni asas dia kan? Ni asas dia. Semua dah sama. Jadi berapakah jawapan kita? Berapa? 1/3 kuasa 7. Cantik. Okey. 1/3 kuasa 7. Terbaik. Okey. So yang ini P kuasa berapa? P kuasa 8. Cantik. Okey. Tu senang je kan? Asas dia sama. Kuasa kau tambah je. Okey, yang ini? K kuasa 9. Cantik. K kuasa 9. Ingat huruf kalau dia tak ada ni maksudnya dia ada kuasa 1 kat situ Boleh Okey. Kejap. Okey. Dah tutup pintu dah? Okey. Sekejap. Askar masuk tadi. Okey. Habis. Okey. Sekarang kita nak tengok menyatakan dalam indeks dalam bentuk yang paling ringkas. Okey. Tadi kita dah belajar syarat untuk kita syarat untuk kita tambah dia punya kuasa huruf asasnya mesti asasnya mesti sama. Kalau kita tengok sini nampak ni dengan ni asasnya tak sama, betul? Ni 2, ni 4 tak sama. Tapi hurufnya sama, iaitu P dia sama. Sini P kuasa 2, sini pun P juga. Nampak? Dia tak kisah kuasa, dia kisah dia punya asas tu. Okey. Jadi yang tak sama tu kita darab macam biasa. 2 darabkan dengan 4 dapat 8. Yang sama dia punya asas kita tambah dia punya kuasa sahaja. Okey, so P kuasa 5. Okey, so dapat 8 P kuasa 5. Okey, yang ni pun sama kan? Nampak? Kita kumpul yang sama huruf dia. So M sama dengan M kan? Jadi kita tambah je ni. 3 tambah dengan 1 dapat M kuasa 4. N sama dengan N. 5 tambah 2 dapat 7. Okey, so kita tengok contoh soalan. Dalam kes ni nampak nombor yang sama ke huruf yang sama? Dia punya asas dia. Okey, terang kat sini kita nampak yang sama adalah untuk huruf. Nombor tak sama. Nombor kita darablah saja. Okey. 4 darab 5, 20. Okey. W. 2 ni kuasa kita
tambah dengan 4. Dapat 6. Boleh Okey, bagaimana pula yang ini? Adakah ini pun masih lagi nombor tak sama, hurufnya sama, betul? Ni sama. Jadi yang tak sama kita darab macam biasa. Okey, untuk soalan macam ni, kalau kamu tak boleh, kamu ambil kalkulator ni, kan, kamu tekan je. Pecahan dia kan 1/4. Okey, darab. Okey, darab dengan 3. Darabkan dengan 12 lah. Darab je terus nombor-nombor ni. Okey, sebab dia tak sama kan, kita tak boleh tambah. Ambil je ni, darab dengan ini, darab dengan ini. Macam kita belajar algebra, nombor darabkan dengan nombor, huruf darabkan dengan huruf kan. Okey. So tekan kalkulator, dapat 9. So tulis 9. Okey, Y dia berapa kat situ? Memandangkan Y ni asasnya sama, Y kuasa dia kita tambah 2, tambah 2, tambah 3. Jadi Y-nya kuasa tu, Y-nya kuasa 7. Boleh Okey. Untuk tengok kamu boleh tak boleh, mana dia? Soalan nombor 3 mana? Okey, cuba kamu bagi tahu cikgu jawapan nombor 3 ni apa? Buat dulu, jawapan nombor 3 ni apa sebenarnya? Okey, dapat berapa? A kuasa 9, B kuasa 8. A kuasa 9, B kuasa 8. Okey. A kuasa 9 darab B kuasa 8. Okey, ataupun kamu tulis macam ni kan, A kuasa 9, B kuasa 8. Boleh. Mana-mana pun boleh. Okey. Alright, cukup itu. Cikgu nak bagi quiz sedikit.